Alhamdulillah di studio hari ini kami akan membawa dua narasumber yang telah pun berada sebenarnya di studio di sebelah saya. Topik yang akan kita bincangkan berkaitan dengan belia. Program Belia Masjid untuk tahun 2024. Kita bersama dengan dua narasumber. Mungkin boleh diperkenalkan, Hani? Ya, bersama dengan tetamu kita pada pagi ini Yang Mulia Muhammad Zahin bin Nur Sidi sebagai Timbalan Ketua Belia Ashabul Halim. Assalamualaikum Muhammad Zahin. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini? Baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Dan bersama dengan beliau adalah Yang Mulia Awangku Muhammad Taufik bin Pengiran Idris sebagai Ahli Jawatan Kuasa Belia Ashabul Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan kegiatan dan juga perlibatan belia Masjid Ashabul Halim ini. Jadi mungkin Muhammad Zahin selaku Timbalan Ketua Belia Ashabul Halim boleh menceritakan sedikit mengenai dengan latar belakang Ashabul Halim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sebelum itu kami Ashabul Halim ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB kerana menjemput kami untuk datang hadir di pagi yang penuh berkah ini di Rampai Pagi insya-Allah. So pertama sekali dipanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya serta inayahnya juga kami berpeluang untuk mengungkayahkan program kebajikan di bawah naungan Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tunku Katuk. Diucapkan terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama atas sokongan dan dorongan yang diberikan dalam mengadakan program-program serta aktiviti yang telah dijalankan selama ini. Baik, berbalik semula kepada soalan pertama tadi, kumpulan Belia Ashabul Halim telah dirasmikan pada tahun 2018 dan anggota-anggota kami adalah terdiri dari kalangan pelajar-pelajar IPT, Institut Pengajian Tinggi dan alumni-alumni IPT. Misi serta objektif kami dalam setiap program yang dijalankan adalah yang pertama dapat melahirkan belia berwawasan yang bergiat aktif dalam membuat kerja-kerja kemasyarakatan, kesukarelawanan dan seumpamanya. Kemudian dapat mengimarahkan Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Tunku Katuk dengan aktiviti-aktiviti yang membangun jiwa dan minda melalui pendekatan dakwah kreatif. Dan dapat menggunakan potensi-potensi belia untuk disumbangkan kepada masyarakat insya-Allah. Kemudian antara program yang pernah kami ungkayahkan selama ini seperti program pembinaan jati diri belia seperti perkhemahan belia. Kemudian program amal seperti tahaddu tahabbu yang seperti mana sudah dilakukan tahun lepas setiap tahun juga. Sumbangan barang persekolahan kepada anak-anak yatim dan juga keluarga yang kurang berkemampuan. Kemudian program kesukarelawan. Kemudian kuliah-kuliah agama, forum motivasi dan kekeluargaan yang memfokuskan kepada pembinaan keluarga yang harmoni. Dan ada juga kami buat kursus fardu kifayah dan fardu ain, dan ada yang paling famous program kolaborasi bersama pelbagai NGOs, universiti dan jabatan kerajaan dan sebagainya insya-Allah. Alhamdulillah, itu dia sedikit latar belakang mengenai dengan kumpulan Ashabul Halim. Jadi terima kasih diucapkan kepada Muhammad Zahin. Kalau boleh ditanyakan soalan berikutnya, kalau boleh diajukan kepada temannya hari ini, Awangku Muhammad Taufik Pengiran Idris, mungkin boleh dikongsikan dengan penonton Rampai Pagi. Sebenarnya kita cukup gembira apabila mendengarkan tadi betapa aktifnya kumpulan ini dan juga
belia-belia negara Brunei Darussalam memang sama-sama aktif dalam sama-sama membangun diri dan juga sama-sama untuk mencapai membantu kerajaan mencapai wawasan negara 2035. Rasanya banyak lagi perancangan-perancangan yang telah pun diaturkan barangkali yang akan dijalankan oleh kumpulan ini. Mungkin kalau boleh diberikan soalan berikutnya kepada Awang Muhammad Taufik, kalau boleh dikongsikan di antara perancangan untuk tahun 2024. Silakan. Perancangan. Okey. So, insyaAllah pada tahun ini kami merancang untuk mengadakan beberapa program persendirian dan juga program gabungan dengan kumpulan-kumpulan belia masjid di negara Brunei ini. And then tidak lupa juga program tahunan kami yang selalu dijalankan pada akhir tahun, iaitu Tahadu Tahabu. Jadi itu adalah antara aktiviti yang akan diadakan. Sebenarnya memang beberapa hari lagi kita akan melangkah ke bulan Ramadan ni. Dan lazimnya pada bulan Ramadan ini ramai para belia Ketani akan bergiat lebih aktif lagi mengimarahkan bulan Ramadan dengan aktiviti-aktiviti keagamaan dan juga aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Contohnya saja seperti apa yang pernah diungkayahkan sebelum ini, iaitu Tahadu Tahabu, di mana diadakan sumbangan barang persekolahan kepada anak-anak. Tapi itu adalah program yang telah pun diadakan sebelum buka sekolah ya pada tahun lepas. Namun pada bulan Ramadan pastinya nanti ada aktiviti-aktiviti yang akan yang telah pun disusun ataupun yang akan disusun untuk memenuhi lagi pada bulan Ramadan nanti. Jadi mungkin dapat dikongsikan. InsyaAllah aktiviti pada bulan Ramadan yang lepaslah. Pada bulan Ramadan yang lalu kami pernah terlibat dalam menyediakan sedekah makanan kepada para jemaah yang pergi ke Masjid Tunkulah, Masjid Pangeran Muda Abdul Malik, yang mana aktiviti program itu diadakan pada tahun 2022. Kemudian kami mengadakan ceramah Ramadan. So basically ceramahnya tu dalam memperingati Ramadan, peristiwa-peristiwa penting bulan Ramadan dan sebagainya. Dan kami juga Ashabul Halim mengongsikan Ramadan reminders ke media sosial Ashabul Halim di Instagram kami. So ada sebelum Ramadan menjelma dan ketika mana Ramadan menjelma macam tu. Jadi Auda jangan lupa ikuti Instagram Ashabul_Halim. Jadi sambil Auda mengikuti wawancara Rampai Pagi pada pagi ini, sambil itu juga mungkin Auda boleh mengetahui antara aktiviti-aktiviti yang telah pun dikatakan sebentar tadi, yang telah pun diungkayahkan bagi belia Masjid Pangeran Muda Abdul Malik Kampung Tunku Katuk. Betul. Jadi seperti yang dikongsikan tadi oleh narasumber kita Muhammad Zahin, di antara aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan pada Ramadan tahun lepas dan yang telah pun dirancang untuk Ramadan tahun ini. Kalau tadi boleh berbalik semula kepada narasumber kita yang kedua, Awangku Muhammad Taufik, mungkin di antara semua aktiviti yang telah pun dianjurkan sepanjang tahun lepas, rasanya apa acara mungkin ataupun aktiviti yang rasanya mungkin menjadi highlight ataupun yang paling besar barangkali sepanjang tahun 2023, mungkin boleh dikongsikan ni? Boleh. So highlight Ashabul Halim pada 2023. Alhamdulillah pada tahun lepas kami telah mengungkayahkan beberapa program. Program-program di antaranya ialah program Tahadu Tahabu 6.0 edisi ke-6, di mana kami berjaya mengumpul sumbangan barangan sekolah untuk daripada seramai 250 orang. Dan program kedua iaitu Mission Slim Possible. Ianya ialah sebuah obstacle race. Obstacle race yang cukup mencabar, diikuti oleh lebih daripada 50 belia wanis, dan adalah salah satu inisiatif untuk memberi kesedaran untuk sentiasa memastikan tahap fitness para belia adalah pada tahap yang bagus dan sihat. Di samping itu juga kami juga sempat membuat program kolaborasi. Program kolaborasi dengan kumpulan belia masjid senegara untuk mengadakan program JOM 5, iaitu Journey of Muslim, JOM 5 edisi ke-5,
dan kem kepimpinan belia dan juga yang paling kami sambut program bersama Palestin lah, Brunei bersama Palestin. Dan ini adalah antara aktiviti-aktiviti highlights yang telah pun diugayakan pada tahun 2023. Memang kalau kita ni lihat begitu holistik, bukan sahaja dari segi kerohanian dan juga dari segi kesukarelawanan dan kemanusiaan, tetapi juga ada diadakan aktiviti-aktiviti kesihatan fizikal. Di mana ada diadakan Mission Slim Possible. Mission Slim Possible. Jadi kalau boleh diceritakan, ini yang sebenarnya buat saya teruja tadi apabila mendengarkan perkongsian. Bukan hanya seperti yang dikongsikan tadi menjurus ke arah keagamaan semata-mata, tetapi juga ada diselitkan unsur-unsur untuk tani agar lebih sihat dan sebagainya. Rasanya boleh tani kaitkan juga dengan sambutan Isra' dan Mi'raj pada tahun ini. Sembahyang tiang agama, kalau orang indah sihat, macam mana tadi kami menyempurnakan sembahyang kita ni dan sebagainya. Jadi kalau mungkin kalau boleh diajukan soalan kepada sama ada Zahin ataupun mungkin pada awangku Taufik barangkali, bagaimana sambutan para belia kita ni secara umumnya lah mengenai dengan program-program yang telah pun dianjurkan? Alhamdulillah, kira inilah belia tu, kami punya program itu menggalakkanlah kepada para belia seperti mana kami mengungkayahkan itu seperti dorang punya umur lah, kira dorang punya trend masa ni macam mana minat dorang lah satu. So dorang punya feedback dorang pun alhamdulillah okey ngam. Kira ada yang mau untuk edisi keduanya contohnya Simple 2.0 macam tu. Dalam melakukan perancangan, adakah mungkin diadakan perbincangan juga barangkali dengan belia-belia ataupun dengan individu-individu tertentu barangkali untuk mengenal pasti aktiviti yang akan dijalankan? Selalunya macam mana? Soalnya kami membuat inilah plan. Kemudian kami sebarkan ke media sosial. Kemudian orang ramai menyebarkan lagi, meluaskan lagi. Dan di sanalah ada ramai yang berminat untuk mengikuti program-program kami ada. Syukur alhamdulillah. Jadi kita ni telah pun berkenalan bersama dengan belia Masjid Ashabul Halim ini. Mungkin dengan masa yang kita ni dapat berkenalan dengan lebih lanjut lagi bersama dengan tetamu yang kita ni bawakan pada hari ini. Mungkin dapat menceritakan sedikit kenapa mula berkecimpung dan juga mengikuti belia Masjid Ashabul Halim ini. Mungkin apakah yang menjadi dorongan kepada Muhammad Zahin dan juga awangku Muhammad Taufik sendiri untuk bergiat aktif di dalam program-program belia masjid ini? Silakan. Okey. Kalau bagi perspektif saya sendiri, kenapa join belia Masjid Ashabul Halim ini? Yang pertama, ia mengajar kami di kepimpinan untuk keluar dari comfort zone dan dapat mengiratkan lagi silaturahim kepada masyarakat, bukan saja sama kawan-kawan tetapi orang ramai. Jadi mungkin itu boleh menjadi suntikan inspirasi kepada para penonton, khususnya para belia yang menonton sampai pagi pada pagi ini. Bagi awangku Muhammad Taufik sendiri, sejak bila mengikuti belia Masjid Ashabul Halim ini? Belia Masjid Ashabul Halim saya telah mengikuti sejak tahun 2022, tapi sangat bergiat aktif setelah tahun lepas 2023. Saya juga melakukan berminat untuk melakukan barang-barang media, creative industry. Jadi saya melakukan graphic design, videografi untuk mereka, untuk Ashabul Halim, untuk mendapat platform untuk disebarluaskan lagi. Jadi dari sana juga saya sangat berminat dari segi barang ini dapat menyumbang ke arah yang lebih baik kan, orang mau menolong orang-orang yang serba kekurangan. Jadi itulah. Jadi ini adalah antara kemahirannya apabila para belia kita ini mengikuti kumpulan sebegini di mana diadakan juga belia masjid. Jadi bukan sahaja membangun diri para belia dari segi kerohanian, dari segi kepribadian, tetapi juga ada soft skills sebegini yang seperti awangku Muhammad Taufik kongsikan sebentar tadi, dari segi penggunaan media sosial untuk mengungkayahkan dan juga menyebarkan message-message dan juga mengenai dengan program-program yang telah pun
diatur bagi para belia di negara Brunei Darussalam. Contohnya saja tadi di mana pada bulan Ramadan akan datang akan dikongsikan antara kata-kata motivasi dan juga peringatan sebagai reminders kepada para belia yang mengikuti laman Instagram, bukan saja para belia pastinya. Lepas tu juga satu kepentingan dan juga satu maklumat yang bernilai bagi semua lapisan umur bagi masyarakat di negara Brunei Darussalam. Kalau boleh tanyakan sebelum tadi pergi ke soalan terakhir barangkali boleh tanyakan kepada Muhammad Zahin. Bagaimana Muhammad Zahin melihat kepentingannya barangkali seperti yang dikongsikan tadi, ada pelbagai skills yang dapat dipelajari. Tapi kalau bagi Muhammad Zahin sendiri, kepentingan belia kita ni aktif dalam bidang sukarelawan, dalam bidang apa lagi tadi, membina jati diri, membina leadership skills dan sebagainya. Apa kepentingannya barang-barang macam ni khususnya untuk belia negara Brunei Darussalam? Okey. Kepentingannya indah lain dan bukan, yang pertama untuk kita ni indah malu sama orang. Indah kan kalau kita ni malu sama orang, kita ni akan dapat kerugian lah macam itulah. Kira ada dalam masanya untuk malu tu, tapi untuk bekerja kita ni indah boleh malu lah macam tu. Dan kemudian untuk kepimpinan itu adalah tujuan kita ni hidup seperti mana kita ni pernah dikatakan, tujuan hidup kita ni ada dua, menjadi hamba Allah dan jadi khalifah. Khalifah tu bukan bermakna untuk menjadi ketua yang tinggi-tinggi, tetapi mempunyai sifat ataupun potensi ataupun inilah kira potensi untuk memimpin orang macam tu, untuk menjadi leadership macam itulah. Dan juga belia masjid memasuki belia masjid ini dapat melahirkan belia yang syumul, yang beriman insya-Allah. Seperti mana yang tadi, tujuan kita ni menjadi hamba Allah. So hamba Allah tu kita ni menjadi bertakwa kepada Allah. Kita ni melakukan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi mengingatkan kita ni akan asas kita ni sebagai hamba Allah dan juga sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi kita ni memikirkan sebagai konsep seorang pemimpin ini dari segi dalam keluarga, dalam institusi kekeluargaan, dalam tugasan kita ni seharian dan sebagainya. Memang satu inspirasi juga kepada kita ni untuk sentiasa meningkatkan diri dalam segala apa hal yang kita ni ceburi di dalam kehidupan seharian kita ni. Kami tahu pihak Ashabul Halim memang cukup begitu aktif melakukan pelbagai aktiviti dan sebagainya. Mungkin kalau penonton di luar sana terutamanya ingin mengetahui, ingin mengikuti perkembangan Sahibul Halim, mungkin boleh dikongsikan macam mana cara untuk menghubungi ataupun orang mengupdate lah dari segi segala aktiviti-aktiviti yang dijalankan, dan juga mungkin juga diberi peluang nanti kepada kedua-duanya memberikan sedikit ucapan barangkali pesanan dan saranan kepada penonton pagi hari ini. Silakan kita mulakan dulu dengan Zahin barangkali macam mana cara untuk menghubungi pihak Ashabul Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan orang ramai, bolehlah follow Instagram kami Ashabul Halim ASHABUL_HALIIM, atau boleh hubungi nombor telefon kami 896 0690. Diharapkan kepada orang ramai, terutama para belia di luar sana, dapat memberikan sokongan kepada kami agar dapat saling memberi inspirasi dan membuat kebaikan. Ya, seterusnya mungkin Muhammad Taufik boleh mengkongsikan beberapa nasihat kepada para belia yang menonton Rapat Pagi pada pagi ini. Silakan. Jadi kami berharap agar mendapat sambutan dan sokongan daripada orang ramai yang dapat melibatkan diri dan mengikuti program-program yang diungkayahkan oleh Ashabul Halim. So, dapat lebih banyak membukakan peluang kepada para belia untuk berkhidmat kepada masyarakat. Dapat melahirkan dan membina generasi belia syumul yang beriman, berkepimpinan dan berwawasan.
dalam usaha membangunkan negara zikir. InsyaAllah itulah yang kami harapkan juga para belia di negara Brunei Darussalam terus bersemangat dalam membina diri dan dalam menyumbangkan tenaga mereka, buah fikiran mereka dalam membangun negara Brunei Darussalam sebagai negara yang mempraktikkan Melayu Islam Beraja dan juga negara zikir. Itulah yang kita harapkan bersama. Terima kasih kepada dua orang tetamu kita yang kita dijemput ke Rampai Pagi bersama dengan Yang Mulia Muhammad Zahin bin Nur Sidi sebagai Timbalan Ketua Belia Ashabul Halim dan Yang Mulia Awangku Muhammad Taufik bin Pengiran Idris sebagai Ahli Jawatan Kuasa Belia Ashabul Halim. Kami harapkan segala apa acara dan juga majlis yang telah pun diupayakan dan juga telah pun diaturkan sebenarnya untuk masa ke depan akan berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jumpa lagi. warahmatullahi wabarakatuh.